Zuhur. Zuhur 12. Zuhur 12. Ya. Okey, asar. Zuhur 12 rakaat. Astagfirullah. Dia dari mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini viral satu video yang dikatakan seorang Rohingya yang menyamar sebagai orang Islam dengan menjual perhiasan yang berkaitan dengan ayat suci Al-Quran, tapi kantoi pula. Jadi jom kita tengok video tersebut. 3, 2, 1. Okey, terima kasih. Betul, nanti tak? You betul? Betul. You mengucap tengok. Macam syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia mengucap, kiranya dia boleh Islam lah ni. Dia memang Islam lah sebab dia boleh mengucap. Okey. Salam. La ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin baca surah Fatihah. arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, selamat saudara Islam tampan-tampan, insya Selamat saudara Islam semua tampan-tampan. Apa benda tu? insyaallah may Allah Subhanahu wa taala bless. Oh, dia semoga Allah Subhanahu wa taala bless. Okey. Fatihah boleh alhamdulillahirabbil alamin. You solat subuh Dia ulang balik Fatihah tu, guys. berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Solat subuh 4 rakaat. Okey. Tengok lagi. Zuhur. Zuhur 12. Zuhur 12. Ya. Okey, asar. Solat subuh 12 rakaat. Astagfirullah. Dia dari mana ni? Kita teruskan lagi. Asar 4 saja. 4 betul lah, Ya. 4 asar. Isya Maghrib. maghrib ada 5. Maghrib ada 5. Ya. Maghrib ada 5, guys. Masya Allah. Sembahyang maghrib ada 5 rakaat. Okey. Teruskan. Okey, Isyak. Isya 17. Isyak 7. Astaghfirullahaladzim. 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 Dia daripada mana ni? Dia jual barang-barang perhiasan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. 17. Ya. Okey. Okey. Assalamualaikum. Habis dah. Islam. Sekarang saya Habis dah. Sahabat semua, mungkin secara zahirnya kita terus memandang perkara itu luar biasa sebab kita tidak tahu dan majoriti mazhab menjelaskan solat fardu lain dan juga solat sunat lain. Tetapi sebenarnya pada mazhab Hanafi mereka membezakan antara solat 5 waktu, fardu dan juga solat sunat wajib. Antara contoh solat sunat wajib ialah solat witir. Jadi apa yang lelaki tadi sebutkan itu betul di sisi mazhab Hanafi sebab mereka menggabungkan ataupun menjumlahkan sekali solat fardu dan juga solat sunat wajib bagi mereka. Dan dia kata solat subuh 4 rakaat. Yang dia maksudkan ialah 2 solat sunat muakkad sebelum subuh dan 2 lagi solat subuh. Manakala solat zuhur pula 12 rakaat, ia mengatakan 4 sunat muakkad, 4 fardu, 2 sunat muakkad dan 2 nawafil. Asar pula 4 rakaat iaitu 4 fardu. Dia tidak mengira 4 rakaat sunat bukan muakkad. Dan 5 rakaat maghrib pula ialah 3 solat fardu maghrib dan 2 rakaat sunat muakkad selepas maghrib. Dan yang dimaksudkan dengan isyak 17 rakaat pula ialah 4 sunat bukan muakkad, 4 fardu, 2 sunat muakkad, 2 nawafil, 3 witir dan 2 nawafil lagi. Sahabat semua, kebanyakan kita orang awam malas ni akan buat semua solat-solat ini bila masuk bulan Ramadan sahaja. Itu pun kadang-kadang, dan hakikatnya kita orang awam yang kurang ilmu ni tidak tahu pendapat mereka yang berlainan mazhab. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui sebelum ni ramai orang Rohingya yang sekarang ni sedang berkeliaran di jalan raya, tempat awam, di kedai makan, di padang dan sebagainya untuk meminta sedekah, mengganggu orang awam dan sebagainya. Tetapi lelaki ini kena baiklah sebab dia menjual barang-barang alat perhiasan ayat suci Al-Quran. Dan hakikatnya sebelum ini pun banyak orang-orang yang seperti ini. Mereka memanfaatkan kebaikan orang Melayu, mereka memanfaatkan kebaikan orang Islam yang suka bersedekah. Makanya timbullah bak cendawan orang-orang seperti ini. Sehingga kan ada yang tidak pandai pun mengucap 2 kalimah syahadah, tidak tahu pun tentang Islam, tetapi menyamar sebagai seorang Islam daripada segi pemakaian seperti ala-ala Arab dengan janggut mereka dan dengan muka kesian mereka. Muslim ya. Cuma mengucap sekali nak dengar. Mengucap syahadah. Tahu syahadah? Tahu. Syahadah sekali. Apa syahadah?
Kalau Muslim syahadah sekali. Hah? Tak boleh syahadah? Bagi pendapat saya sendiri, orang-orang yang mempergunakan agama Islam sebagai penyamaran untuk penipuan haruslah ditegur, dan haruslah kita ini untuk tidak memberikan mereka duit, tidak memberikan mereka sokongan. Kerana kalau kita berikan mereka duit, kalau kita bersedekah kepada mereka, akan menyokong perbuatan mereka, maka mereka akan terus buat lagi dan lagi. Sehinggalah sekarang ni di Malaysia ramainya orang-orang yang menyambat dengan pakaian dan perwatakan mereka demi untuk mengaut keuntungan. Dan kita kenalah berhati-hati. Mungkin bukan Rohingya sahaja, Nepal, Bangladesh, Vietnam dan sebagainya. Dan pada video kali ini saya nak share mengenai Rohingya. Seorang pelajar tingkatan 3 di Melaka dirogol bergilir-gilir 2 warga Rohingya. Seorang lelaki etnik Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak. Untuk video kali ini, saya harap sahabat semua tidaklah terus membuat kesimpulan. Sehinggalah anda tengok video ini sampai habis dan kita membuat kesimpulan bersama-sama pada akhir video. Sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dulu sejarahnya, iaitu bangsa Rohingya ini. Untuk pengetahuan semua, bangsa Rohingya ini adalah salah satu etnik Indo-Arya yang berada di Burma, yang namanya sekarang adalah Myanmar. Dan mengikut sejarah, dulunya mereka ini di bawah pemerintahan Raja Sulaiman Shah, yang asalnya adalah seorang Buddha dengan namanya Naramikla, tetapi memeluk Islam pada tahun 1420. Dan mereka etnik Rohingya ini menetap dan juga berkembang di bawah negeri Arakan. Itu adalah tanah mereka, yang mana Arakan ini sekarang namanya adalah Rakhine State, yang berada di dalam Myanmar, di pesisiran pantai bersebelahan dengan Bangladesh. Dan bangsa Rohingya ini memeluk Islam disebabkan pedagang Arab juga pernah sampai ke sana. Tetapi pada tahun 1784 mereka diperintah oleh Raja Myanmar, iaitu seorang Buddhis, dan dijajah pula oleh Inggris, dijajah lagi oleh Jepun sehingga pada tahun 1942. Dan akhirnya Myanmar merdeka pada tahun 1948. Mereka juga meraihkannya disebabkan etnik Rohingya ini masih lagi berada di kawasan Arakan, iaitu berada di dalam Myanmar. Tetapi disebabkan berbeza agama, budaya, juga berbeza bangsa dengan pemerintah juga kerajaan Myanmar yang menganut Buddhis, makanya mereka ini disisihkan, tidak diberikan kewarganegaraan, tidak diiktiraf oleh negara Myanmar. Mereka ini diperlakukan bukan sebagai warga negara, ditindas, dizalimi, sedangkan mereka dah lama menetap di Arakan. Bila berlaku penindasan demi penindasan daripada kerajaan Myanmar, maka adanya pemberontakan dan juga tertubuhnya tentera penyelamat Rohingya Arakan. Mereka inilah yang cuba melawan pemerintah Myanmar dan mempertahankan bangsa mereka. Tetapi disebabkan kekurangan senjata dan kelengkapan, maka mudahlah tentera Myanmar untuk mengalahkan mereka. Bila kezaliman dah banyak berlaku, maka sedikit sebanyak mereka ini telah pun lari daripada Myanmar dan menjadi pelarian, sehinggalah terjadinya pembantaian etnik besar-besaran ataupun pembasmian bangsa Rohingya ini di Arakan, yang bermula pada tahun 2016 fasa pertama, sehinggalah tahun 2018 pada fasa kedua. Puluhan ribu terbunuh, lain lagi yang dirogol, rumah mereka dibakar dan sebagainya. Agak kesian jugalah umat Islam diperlakukan seperti itu di tanah mereka sendiri. Dan pada waktu inilah Nusantara juga Malaysia bersolidariti untuk Rohingya yang satu agama dan atas sifat kemanusiaan, maka wujudnya lagu ini. Selamat malam Rohingya, miskilenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Pada tahun itu jugalah warga Rohingya ni mereka lari keluar daripada Myanmar dan lebih kurang 1 juta orang menjadi pelarian. Ada yang lari ke Malaysia, Indonesia, Thailand, dan yang paling besar ialah mereka lari ke Bangladesh. Disebabkan Arakan dekat dengan Bangladesh dan juga wajah dan bahasa mereka lebih kurang dengan orang Bangladesh. Sehinggalah dibina kepada mereka satu kem yang khusus untuk mereka yang dinamakan sebagai Kutu Palong Camp ataupun Cox's Bazar di Bangladesh. Di sana mereka disediakan rumah dan tempat kelengkapan, tetapi kena bekerja untuk mendapatkan makanan. Dek kerana disebabkan kehidupan yang sempit dan hidup tidak mewah dan kena bekerja keras untuk mendapatkan makanan, pendidikan juga tidak ada, ekonomi di sana pun susah kerana negara Bangladesh juga adalah antara negara yang miskin. Maka dari situlah bermulanya pelarian demi pelarian. Mereka meninggalkan kem tersebut dan mereka masuk ke negara-negara yang boleh mereka masuk untuk mencuba nasib, dan mereka sanggup untuk mati ke negara yang mereka baru sampai daripada kembali kepada kem yang berada di Bangladesh tersebut. Dan terbaru mereka memilih negara Indonesia. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I won't go anywhere. Disebabkan mudah untuk mereka masuk dan rakyat Indonesia juga baik-baik belaka, apatah lagi negeri Aceh yang masyarakatnya lebih Islami.
pasti akan mudah menerima mereka, mudah kesiankan mereka. Dan juga sebelum ini pada tahun 2015 ada warga Rohingya diterima dengan baik di Aceh. Ditambah lagi dengan longgarnya kawalan sempadan Indonesia yang mudah untuk mereka keluar masuk, maka mereka memilih untuk tinggal dan berkembang di Indonesia. Untuk pengetahuan semua, mereka yang datang ke Indonesia ini juga sebenarnya ada ejen yang membawa mereka. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Sehinggalah terbongkar ada beberapa ejen yang ditangkap kerana menyeludup orang Rohingya masuk ke Indonesia. Polisi dilaporkan menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Dan sememangnya semua itu dah dalam plan mereka, dalam rancangan mereka. Disebabkan itulah warga Rohingya ini sanggup berlayar di lautan selama 27 hari lebih kurang hanya untuk satu tujuan, iaitu Indonesia. Mungkin juga selepas ini Malaysia. Mereka melintasi negara-negara lain yang kita boleh tengok sendiri di map bagaimana jauhnya perjalanan mereka dengan menaiki kapal kayu tua dan penuh dengan manusia demi untuk sampai ke Indonesia. Ditambah lagi adanya perlindungan daripada UNHCR, iaitu United Nations, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian. Makanya mereka ini berani ke mana-mana negara sahaja. Untuk pengetahuan semua, UNHCR ini cuba membantu pelarian di sesebuah negara yang berlakunya peperangan, pembantaian etnik seperti yang berlaku pada Rohingya ini. Jika mereka terus berada di negara mereka, mereka akan dibunuh, dibantai. Makanya jalan terakhir ialah keluar menjadi pelarian ke negara lain. Makanya UNHCR ini memberikan kad kepada pelarian ataupun pengungsi untuk mereka tunjukkan kepada negara yang mereka tuju, seperti mana mereka ke Indonesia dan juga ke Malaysia. Jadinya atas dasar kemanusiaan, mana-mana negara tidak boleh menghalau mereka, tetapi kena membantu mereka, disebabkan mereka tidak boleh pulang ke negara mereka sendiri akibat daripada peperangan ataupun pencabulan hak asasi kemanusiaan. Dan setiap negara terikat kepada undang-undang adat antarabangsa tanpa mengira sama ada ia menandatangani Convention 1951 berkaitan status orang pelarian ataupun tidak. Jadinya pemegang UNHCR ni berbeza dengan parti, iaitu pendatang tanpa izin. Sebagai contoh, warga Indonesia masuk ke Malaysia secara haram. Jika ditangkap dan dihantar ke negara asalnya, ia selamat disebabkan tidak ada ancaman pembunuhan di negaranya sendiri, sebab dia adalah orang Indonesia dan di Indonesia aman. Kalau pemegangkan UNHCR ni, mereka tidak ada negara untuk kembali. Kalau tangkap mereka pun, kita tidak tahu nak hantar mereka ke mana. Makanya jumlah pemegang kad UNHCR ni ataupun pelarian Rohingya di Malaysia setakat 2021 lebih kurang 200,000 lebih. Bahkan mereka setiap hari bertambah membiak dan ada juga yang dah berkahwin dengan penduduk tempatan. Dan mereka ini berani tidak lari seperti pendatang asing yang lain. Dan ada di antara mereka yang dah pernah tinggal di Malaysia kemudian kembali ke komunitinya dan cuba pula membawa masuk lagi warga Rohingya seperti yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dia boleh berbahasa Melayu. Tujuan akhir Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia, bukan Malaysia. Bukan Malaysia. Kita tak mau balik Malaysia. Juga antara kelebihan pemegang UNHCR ni, mereka boleh pergi ke mana-mana negara yang mereka mahukan dan mendapat perlindungan daripada PBB. Tetapi mereka masih tetap tertakluk di bawah undang-undang sesebuah negara dan boleh dihukum jika mereka melakukan jenayah. Atas dasar agama dan juga kemanusiaan, ada negara yang menerima mereka. Juga ada negara yang terpaksa menerima disebabkan kesian dan juga simpati. Tetapi ada juga negara yang tidak suka dengan warga Rohingya disebabkan mereka makin lama makin menjadi-jadi dengan terlibat dalam jenayah, mencabul, menjual barang terlarang sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang ahli politik di Malaysia. Dia berminat untuk peduli sangat isu pelarian Rohingya. Mula tak adalah minat sangat pun. Tapi bila dah start cabut, dah start jual dadah, dah start hormat rakyat tempatan, jadi kita selesaikan sebelum jadi selayang. Kita selesaikan sebelum jadi tempat lain yang tak boleh terkawal. Masa tu nak menyesal pun dah tak guna. Lain lagi penyamaran seperti orang cacat dengan meminta sedekah di jalan raya, berniaga tanpa lesen, menjual makanan tanpa halal dan menunjukkan sifat sebenar mereka yang jenis manusia tidak bersyukur, tidak menghormati tuan rumah, bahkan berlagak. Keadaan itu kita boleh tengok di kem-kem Rohingya Indonesia baru-baru ini, mempersoalkan makanan yang sedikit, tidak menjaga kebersihan dan sebagainya. Sedangkan sedikit bantuan itu adalah usaha orang kampung, juga kerajaan yang cuba membantu mereka, malah ada yang tidak bersyukur. Dan umumnya kita ketahui yang Indonesia ini mempunyai rakyat yang banyak dan mereka pun nak ubah hidup terpaksa bekerja di Malaysia, terpaksa keluar ke negara-negara lain untuk membantu keluarga mereka di kampung, tetapi ditambah lagi oleh Rohingya. Maka ia membuatkan warga setempat tidak dapat menerima kedatangan pengungsi juga pelarian Rohingya ini, sehingga kan orang kampung ada yang halau mereka balik ke laut.
agak kesian jugalah. Sahabat semua, sebenarnya mana-mana manusia kalau berakhlak baik, pembersih, rajin bekerja, membantu, tidak degil, maka mereka pasti akan disenangi oleh mana-mana negara, oleh mana-mana penduduk. Tetapi rata-rata warga setempat yang cuba untuk membantu warga Rohingya ini kecewa dengan sikap dan juga perangai mereka. Sehinggalah baru-baru ini berlakunya penolakan yang besar. Kedatangan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara Aceh ditolak oleh warga setempat. Sahabat semua, kalau di Indonesia warga Rohingya dah tunjuk perangai mereka sedikit demi sedikit, yang itu baru sampai dah tunjuk perangai. Tapi kalau di Malaysia siap ada kedai, ada kenderaan, ada kawasan mereka untuk mereka berkembang dan terlibat juga dengan jenayah, bahkan minta tanah lagi, tidak menjaga kebersihan. Maka disebabkan itu rata-rata rakyat Malaysia tidak senang dengan warga Rohingya. Sebagaimana kita boleh tengok dalam komen-komen, sehingga kan ada seorang ustaz ni yang rajin untuk membanteras kegiatan haram dan kelakuan yang menyalahi undang-undang oleh bangsa Rohingya, Bangladesh, Myanmar dan lain-lain. Tapi hakikat sebenarnya Malaysia ini bagus. Rakyat Malaysia juga bertolak ansur. Mereka boleh mencari rezeki dengan mudah selagi tidak menyusahkan orang lain, selagi tidak diketahui oleh pihak berkuasa. Kita akui manusia ini ada baik dan juga ada buruknya. Untuk warga Rohingya ini sebenarnya mereka tidak mendapat pendidikan yang baik, tidak mendapat lingkungan yang baik, disebabkan mereka berada dalam peperangan dan penindasan, juga dah menjadi pelarian tahun bertahun. Sehinggalah sikap dan juga perangai mereka ini seperti itu. Boleh jadi juga kerana memang budaya dan juga cara mereka seperti itu. Berbeza dengan warga Palestin yang berani melawan penjajah dan mereka tidak lari daripada tanah mereka meskipun mereka dijajah oleh kuasa besar dunia, meskipun mereka dibom bertahun-tahun, dihancurkan rumah mereka, dibunuh keluarga mereka. Sedangkan mereka satu agama, satu bangsa dengan negara terkaya di dunia, negara Arab yang berada di sekeliling mereka, dengan tidak membantu, tetapi mereka tetap berdiri, berjuang dan juga memperbaiki apa yang dah dirosakkan oleh bangsa penjajah. Itulah kalau nak dibandingkan penduduk Palestin dengan warga negara yang lain, seperti warga Rohingya memang jauh berbeza. Dan untuk warga Rohingya ini sebenarnya ia melibatkan isu kemanusiaan. Kalau di Malaysia ini kerajaan memang membantu sehinggalah mereka menetap bertahun-tahun, sehingga kan ada sekolah, ada pekerjaan dan pelbagai lagi kemudahan mereka dapat. Dah seperti warga tempatan, bahkan ada yang terlibat lagi dalam hal-hal jenayah dan sebagainya. Begitu besar ihsan kerajaan Malaysia kepada warga Rohingya. Saya harap kerajaan juga penduduk Indonesia dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam hal Rohingya ini, sebab yang menanggung akibatnya nanti adalah penduduk setempat sendiri, sama ada baik ataupun buruknya. Kita lakukan apa yang termampu dan sesuai dengan keadaan semasa. Dan kita ingatlah pesan baginda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat, dan mempermudahkan segala urusan kita dan masalah yang kita hadapi. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.